Dan selain sistem pendidikan prasekolah, kekurangan dan sebagainya, pengambilan makanan yang seimbang di usia kanak-kanak juga penting dalam membantu bukan sahaja pertumbuhan kanak-kanak tetapi juga fungsi otak. Tenaga protein, lemak asid dan mikronutrisi di usia kanak-kanak penting diambil untuk golongan itu bagi membolehkan mereka bergaul dengan persekitaran dapat dengan mudah. Dan jika dilihat di prasekolah kerajaan termasuk Jabatan Kemas dan JPNIN, kerajaan menyediakan bantuan makanan prasekolah dengan jumlah bantuan terakhir disemak semula pada tahun 2020. Di Semenanjung Malaysia RM3 dan di Sabah, Sarawak dan Labuan RM3.25. Dan dalam kita melihat kepada pendidikan awal prasekolah melibatkan isu pemakanan, nutrisi dan kesihatan, bersama kita menerusi Google Meet ialah pengasas klinik Kenit, Dr. Raihan Muhammad. Doktor, terima kasih kerana bersama Esra Awani pada waktu ini. Sebelum itu, Doktor, bagaimana Doktor melihat kepada tahap penerusan prasekolah di Malaysia dari segi pemakanan, nutrisi dan kesihatan, Doktor? Terima kasih, Esra Awani. Pada pendapat saya, prasekolah di Malaysia kita sudah mengadakan banyak penambahbaikan. Kalau ikutkan polisi dari segi National Preschool Quality Standard untuk prasekolah dari segi penyediaan pemakanan, cara kanak-kanak tu makan di prasekolah, itu dah cukup baik. Tapi adakah ini diterjemahkan kepada tahap kesihatan ataupun tahap nutrisi yang ideal untuk kanak-kanak kita? Kalau ikutkan pada data daripada World Bank 2019, 14.1% kanak-kanak di bawah 5 tahun adalah underweight dan bantut seramai 21.8%. So ini kalau kita lihat pada polisi yang bagus, tidak diterjemahkan kepada data sebenar. So kita perlu lihat apakah faktor yang menyebabkan kanak-kanak kita ini masih lagi mempunyai masalah nutrisi dan kesihatan. Bagi saya, untuk kanak-kanak mencapai potensi sepenuhnya dari segi perkembangan, semestinya bukan dari segi pendidikan sahaja, malah dari segi kesihatan, pemakanan, responsive caregiving daripada parents itu sendiri, keselamatan dan juga early learning opportunity. So semua benda ni perlu dilakukan dari awal lagi sebelum kanak-kanak kita ni ke prasekolah. So as a foundation, sebagai asas kepada perkembangan kanak-kanak, 5 komponen yang saya sebutkan ini, itu sekali lagi saya sebut kesihatan, pemakanan, keselamatan, responsive caregiving daripada parents dan peluang untuk belajar di usia yang muda perlu ditekankan dari peringkat awal. So oleh itu bukan sahaja Kementerian Pendidikan dan Jabatan Kebajikan yang perlu melakukan penyelarasan dari segi pengurusan prasekolah, mungkin kalau Kementerian Kesihatan juga terlibat, maka adalah lebih baik. Doktor, bila doktor melihat kepada 5 perkara tersebut seperti nutrisi, pemakanan, keselamatan, kesihatan, doktor, adakah perlunya sebab kita tahu di Malaysia ini ibu bapa bekerja dan juga anak-anak dihantar ke taska seawal mungkin 3 tahun atau 4 tahun dan selepas itu ke prasekolah dalam umur 4, 5 dan 6 tahun atau 5 ke 6 tahun dan tetapi juga doktor, kalau kita melihat adakah itu perlu diterapkan lebih awal di rumah dan bukan saja untuk diletakkan di sekolah, doktor, di prasekolah? Ya, betul. Ya, kita tak boleh letakkan semua tanggungjawab ni pada prasekolah because kanak-kanak, sebenarnya anak-anak kita ni belajar dari lahir lagi, diorang sudah mula belajar. Dan komponen yang saya cakapkan tadi, 5 komponen tu memang perlu diberikan kepada anak-anak itu dari peringkat awal. Sebab itu saya katakan kalau ada penyelarasan untuk memberi apa yang terbaik pada anak-anak kita, mungkin banyak lagi pihak kementerian yang perlu bersatu untuk memberikan kesemua persekitaran yang sihat kepada anak-anak. Daripada awal, daripada ibu mengandung itu sendiri, kita perlu bagi kesedaran kepada ibu, kita perlu beri pengetahuan, ilmu kepada ibu untuk bila anak itu dilahirkan,
macam mana ibu tu menyediakan nutrisi anak daripada awal, kepentingan susu badan, daripada susu badan anak akan mula memakan makanan yang pejal. So dari situ penting kita mendedahkan kepada ibu bapa tentang kesedaran pemakanan ini dari awal. Kerana ini membentuk asas, daripada situ anak akan bawa ke prasekolah. Sebab saya ada juga dapat feedback daripada cikgu-cikgu mengatakan mereka dah sediakan makanan tapi anak tak nak makan sebabnya di rumah cara pemakanan mereka berbeza. So ada sedikit perbezaan dekat situ. So kalau kita tekankan dari segi pemakanan prasekolah saja tetapi di rumah berlainan pula ceritanya, kita tak dapat juga nak memberikan nutrisi yang lengkap tu pada anak-anak. So semua benda ni perlu diterapkan daripada awal dan di rumah daripada ibu bapa itu sendiri. Doktor, kalau kita melihat juga, doktor katakan tadi kesedaran perlunya dari rumah. Okey, dan disokong oleh apa peranan kerajaan itu di peringkat prasekolah dan juga Kementerian Pendidikan, dan dalam masa sama doktor mengatakan awareness dalam kalangan ibu bapa itu perlu oleh Kementerian Kesihatan. Mungkin kita gabungkan kementerian ini. Tetapi doktor, bagaimana pula mungkin kita melihat kepada bantuan susu dan sebagainya. Mungkin ini boleh membantu golongan-golongan ibu bapa yang mungkin kurang berpendapatan rendah, dan mungkin ini adalah salah satu, mungkin ke sekolah anak-anak boleh dapat nutrition yang full, so sampai ke rumah pun mungkin sedikit sebanyak mungkin ada, tetapi bila 5 hari ke sekolah itu akan ada nutrisi dan sebagainya tu, doktor. Saya sangat menyokong usaha untuk program susu sekolah tu, kerana memang ada dari masyarakat kita, parents yang tak mampu untuk memberikan susu. Susu tu adalah sumber protein pada kanak-kanak, dan kanak-kanak perlu minum susu sehingga dewasa lah. Rancangan susu kanak-kanak tu sangat bagus, tapi kita dapat lihat efek daripada pandemik baru-baru ni. Selama 2 tahun kanak-kanak tak ke sekolah, selama 2 tahun kanak-kanak tak dapat bantuan susu tu. So kesan daripada itu, kanak-kanak kita yang sekarang ni yang ketinggalan 2 tahun tu menunjukkan masalah nutrisi. So bagi saya rancangan susu sekolah tu sangat-sangat bagus untuk diteruskan. Doktor? Okey, bila kita bercakap mengenai nutrisi dan keselamatan, mungkin lebih banyak kita melihat kepada aspek-aspek pemakanan semata-mata, tetapi aspek seperti fasiliti, kesihatan itu sendiri, perlunya sesuatu prasekolah di Malaysia ini perlu ada ruang rehat, tandas yang okey untuk anak-anak, dan keselamatan persekitaran sekolah juga perlu diambil kira. Pandangan Dr. Raihan. Seperti yang saya tekankan tadi, antara 5 komponen tu, keselamatan juga termasuk. Kita perlu menyediakan ke-5 komponen ni. So keselamatan tu perlu dititik beratkan. Sama ada di prasekolah terutamanya, kerana kebanyakan prasekolah di Malaysia ni terletak di shop lots yang ada kekurangan dari segi fasiliti di situ. Kita perlu titik beratkan dari segi keselamatan ni. Contohnya kanak-kanak naik tangga yang tinggi, ruangan yang kecil, bilangan guru untuk memerhatikan untuk membantu kanak-kanak. Banyak lagi isu-isu keselamatan yang perlu kita titik beratkan. Keselamatan itu sangat-sangat penting kerana dari segi praktis saya pun, dalam praktis saya sendiri, saya lihat ramai kanak-kanak yang tercedera, ada banyak isu dari segi keselamatan tu yang mereka memerlukan rawatan di klinik. So dari segi tu bukan saja pemakanan, kesihatan, keselamatan sangat-sangat penting dekat di prasekolah. Doktor, juga soalan terakhir saya, bila kita melihat kepada keselamatan, bukan saja perlu untuk kita memberi awareness atau kesedaran kepada anak-anak, kanak-kanak itu sendiri, tetapi juga guru-guru di prasekolah itu juga perlu ada kemahiran jika sesuatu kecemasan melibatkan kesihatan, kemalangan dan sebagainya berlaku di sekolah mereka. Dr. Raihan?
perlu. Untuk setiap guru, mereka seharusnya mendapatkan latihan untuk memberi contohnya first aid, dan juga boleh melihat dari segi kesihatan, boleh mengenal pasti tanda-tanda bahaya ataupun tanda-tanda biasa didapati pada kanak-kanak yang mempunyai jangkitan atau apa-apa jenis penyakit yang biasa. Seharusnya cikgu dapat mengenal pasti tanda-tanda itu awal di sekolah supaya kita boleh membantu kanak-kanak itu pada peringkat awal. Mungkin ibu bapa tak sempat pada waktu pagi nak hantar anak sekolah, tak perasan anak mempunyai simptom-simptom sakit apa-apa. So mungkin dekat situ cikgu-cikgu prasekolah boleh mengetahui sedikit mengenai basics medical illness among children. Itu sangat-sangat membantu.